Okey, kita sambung dengan contoh yang seterusnya. Diberi set semesta X ialah integer di mana X berada di antara 10 dan 20, di mana X lebih besar atau sama dengan 10 ataupun X lebih kecil dan X lebih kecil ataupun sama dengan 20. Set M ialah nombor ganjil, N ialah nombor gandaan 5, P ialah nombor perdana. Jadi senaraikan unsur yang berikut. Okey, pertama dan yang kedua, lukiskan gambar Raja Van. Yang ketiga, lorekkan rantau yang mewakili pelengkap bagi kesatuan set yang diberikan. Okey, ada 3 perkara yang kita kena buat. Di mana pertama, senaraikan unsur, lukis gambar Raja Van, lepas tu kita lorekkan. Jadi soalan yang pertama, pelengkap bagi kesatuan M dengan N. Yang B, pelengkap bagi kesatuan M dengan P. Dan yang C, pelengkap bagi kesatuan N dengan P. Maka kita akan senaraikan dahulu unsur bagi set semesta M, N dan P. Maka set semesta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. M nombor ganjil 11, 13, 15, 17 dan 19. N gandaan 5, 10, 15 dan 20. P nombor perdana, maka nombor perdana kita ambil yang berada yang ada kaitan dengan set semesta. Okey, nombor perdana tu 2, 3, 5 dan sebagainya, maka 11, 13, 17 dan 19. Okey, jadi untuk kita selesaikan soalan yang pertama, iaitu M, kesatuan M, pelengkap bagi kesatuan M dengan N, maka kita kena cari dulu MUN. Okey. Okey, maka kita senaraikan semua unsur bagi M dengan N, kesatuan M dengan N. Jadi 10, 11, 13, 15, 17, 19 dan 20. Okey, jadi pelengkapnya berdasarkan yang ini 10, okey, 11 ada, maka 12, 13 ada, 14, 15, 16, 17 ada, 18, okey, 20 dah ada. Okey, maka 12, 14, 16 dan 18. Okey. Jadi sekarang ni kita nak melukis. Jadi untuk melukis kita kena tahu persilangan M dengan N, persilangan M dengan P, persilangan N dengan P. Okey. Okey, ini adalah gambar Raja Van. Satu petak yang besar ini mewakili set semesta, bulat ini mewakili M, bulatan N dan bulatan P. Maka persilangan M dengan N, maka kita nak lihat unsur yang sama antara M dengan N adalah 15. Okey, 15. Lepas tu persilangan M dengan N yang sama 11, 13, 15 dan 11, 13, 17 dan 19. Okey. Mana M dengan P? 11, 13, 17, 19. Okey, jangan lupa letak titik. Lepas itu N dengan P tiada yang sama. Persilangan M, N dan P pun tiada. Maka kita teruskan dengan menyenaraikan unsur bagi M, N dan P serta set semesta. M 11, 13, 15, 17 dan 19. Okey, lengkap. Bagi N 10, 20, okey, 15 dah ada. Bagi P 11, 19, 11, 13, 17, 19 pun sudah lengkap. Dan akhir sekali kita senaraikan set semesta. 11 dah ada, 10 sudah dah ada. Jadi tinggal lagi 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey, 19 dan 20 sudah lengkap. Maka kita pun
lorekkan. Okay, jadi untuk lorekkan bulatan M, bulatan N dan pelengkap bagi kesatuan M dengan N, maka bulat M dengan bulat N kita tak payah lorekkan selain daripada M dengan N. Okey. Okey, jadi ini adalah bulatan M, kesatuan M dengan N, pelengkapnya adalah bahagian yang berlorek ini. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang B, di mana nak cari pelengkap bagi kesatuan M dengan P. Maka kita cari dulu unsur bagi kesatuan M dengan P. Maka senaraikan semua unsur yang sama yang ada pada M dan ada pada P, iaitu 11, 13, 15, 17 dan 19. Okey, 11, 13, 15, 17 dan 19. Okey, bagi pelengkapnya adalah kaitkan dengan set semester. Maka 11 sudah ada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okey, maka ini yang hasil kita ikut pada penerangan yang A tadi. Maka kita dapat bentuk yang begini, di mana kita cari dulu persilangan M dengan N, persilangan M dengan P, persilangan M dengan N, persilangan M, N dan P. Maka ini bentuknya. Maka sekarang ini kita akan lorek semua kawasan kecuali M dengan P. Okey, kecuali bulatan M dengan bulatan P. Okey, jadi maka kita akan lorek bulatan M dengan bulatan P kita tak perlu lorek. Jadi kalau kita perhatikan unsur yang pelengkap bagi kesatuan M dengan P, maka kita boleh tengok 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Okey. Itu adalah lorekkan senaraikan unsur dan gambar rajah serta lorekkan rantau yang mewakili pelengkap kesatuan M dengan P. Okey, kita pergi soalan yang C. Okey, senaraikan dahulu unsur untuk mencari pelengkap bagi kesatuan N dengan P. Maka kita cari dahulu unsur bagi N dengan P, unsur bagi kesatuan N dengan P. Okay, jadi 10, 11, 13, 15, 17, 19 dan 20. Okey, 10, 11, 13, 15, 17, 19 dan 20. Maka kaitkan dengan set semester bagi pelengkapnya, iaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okey, maka ini yang kita dapat daripada contoh sebelum ini, di mana kita cari persilangan MN, persilangan MP, persilangan NP, persilangan MNP. Maka ini bentuknya, kita pun lorekkan sahaja. Okey, bulatan N dengan P yang kita tidak perlu lorek sebab pelengkap, maka lorekkan sahaja. Okey, bulatan N dan bulatan P tidak perlu dilorek. Okey, itu adalah lorekan yang mewakili rantau kesatuan N dengan P. Okey, ini adalah unsurnya
Dan ini adalah gambar saja van. Okey, kita sambung lagi dengan lorekkan kawasan berdasarkan pelengkap kesatuan yang diberikan. Okey, mungkin ada yang tertanya pada 3 contoh yang kita buat sebelum ni, bagaimana kita boleh lorek. Macam yang contoh sebelum ni, M kesatuan dengan N, kita tidak lorekkan pelengkap bagi kesatuan M dengan N, kita tidak lorekkan bulatan yang M dengan N. Okey, caranya kita akan buat begini. Bagi pelengkap kesatuan P dengan Q, maka kita tuliskan nombor 1, 2, 3. Maka okey, 1, 2, 3, dan kita tengok P 1, 2, Q 2, 3. Maka pelengkap P pelengkap bagi persatuan okey, maafkan. Okey, kesatuan P dan Q iaitu 1, 2, 3, maka pelengkapnya yang ada 1, 2, 3 ini kita tidak perlu lorek. Okey. Okey. Okey, itu adalah kawasannya. Okey, kita tengok nombor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi P 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, R 3, 4, 5, 6. Okey, 3, 4, 5, 6. Maka kesatuan P dan R iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang bukannya adalah yang ini, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita tak payah lorek. Okey. Kawasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak perlu dilorek. Okey, jadi kita tengok nombor 3. 1, 2, 3, 4. Okey, Q 2, 3, 4, R 4. Jadi kesatuannya adalah 2, 3, 4. Okey, jadi kita lorekkan selain daripada 2, 3 dan 4. Okey. Contoh lagi. Okey, yang keempat, kesatuan P, Q dan pelengkap bagi kesatuan P, Q dan R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, P 1, 2, 3, 4, Q 3, 4, 5, 6, R 2, 3, 6, 7. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, maka selain daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita lorekkan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak payah lorek. Okey, yang ini pula pelengkap bagi kesatuan Q dan R. Maka 1, 2, 3, 4. Okey, jadi Q yang bulat ni iaitu 4, R 1 dan 2. Maka 1, 2, 4. Okey, selain daripada 1, 2, 4 kita lorek. Okey. Dan yang keenam, pelengkap bagi kesatuan P dengan R. 1, 2, 3, 4, 5. P 1, 2, R 4, 5. Maka 1, 2, 4,
5 kita tak payah lorek pelengkap, maka 1, 2, 4, 5. Okey. Itu adalah kawasan ataupun rantau yang mewakili pelengkap kesatuan yang diberikan. Okey, seterusnya kita tengok pada penyelesaian masalah. Okey, soalan pertama, gambar rajah Venn di bawah ni menunjukkan unsur-unsur dalam set A, B dan set C. Okey, diberi set semesta adalah A, kesatuan A, B dan C, dan bilangan set semesta adalah 42, hitung nilai X. Okey, A, X tambah 3, 5, 4, 9, B, 13, 5, 4, 4, C, X tolak 4 dan sebagainya. Okey, jadi untuk menyelesaikan, kita tulis semua X tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 4. Okey, sudah. Okey, tambah 4 tambah 13 tambah X tolak 4, maka semua ini sama dengan 40. 2X tambah X, 2X, maka 3 tambah 5 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 13 tolak 4, kepotong 3 tambah 5. Okey, jadi 34. Okey, bawa ke sebelah. 2X sama dengan 42 tolak 34, maka 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 8 bahagi 2, X sama dengan 4. Okey, kurang jelas. Okey, jadi 42 tolak 34, 8. Bawa ke sebelah 2, 8 bahagi 2, 4. Okey, maka kalau kita nak semak balik, 4 tambah 3, 7. 4 tolak 4, 0. Maka kita kira 7, 5, 12. 12 tambah 4, 16. Tambah 9, 25. Okey, ini kita sudah kira. 13 tambah 4, 17. Okey, ini 0. Maka 25 tambah 17, 25, 57, 12, naik 1, 42. Okey, jadi betul lah yang kita dapat, X sama dengan 4. Okey, ini untuk semak balik jawapan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Sebuah kedai membuat kajian terhadap 300 orang pelanggan berkaitan dengan pembelian buku fiksyen atau buku bukan fiksyen. Kajian menunjukkan 214 orang membeli buku bukan fiksyen, 86 orang membeli buku fiksyen, 50 orang membeli kedua-dua buku fiksyen itu. Hitung pelanggan yang membeli buku bukan fiksyen sahaja. B, bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja, dan C, bilangan pelanggan yang tidak membeli sebarang buku. Okey, jadi untuk menyelesaikan soalan ini, kita wakilkan A membeli buku fiksyen, B membeli buku bukan fiksyen. Jadi bilangan A kita ada membeli buku bukan fiksyen. A membeli buku fiksyen 86 orang. Okey, jadi 86, and B yang bukan buku fiksyen 214. Okey, jadi 214 semua. Okey, sudah itu 300, dan yang beli dua-dua itu 50. Okey, jadi kita akan pindahkan ini dalam gambar rajah Venn. Maka okey, ini set semesta A,
Okey, kita ambil dulu yang beli kedua-dua buku itu, iaitu 50. Kita letakkan di sini 50. Seterusnya kita ambil yang beli buku fiction 86. Okey, sudah ada 50. 86 tolak 50 jadi 36. Yang membeli buku bukan fiction 214, tolakkan dengan sudah ada 50, jadi tolakkan dengan 50, maka di sini 164. Maka selain daripada ini 36 tambah 50 tambah 164, tolakkan dengan 300, maka di luar ini 300. Maka jumlah kalau kita kira semua akan dapatlah 300. Maka untuk menjawab soalan bagi bilangan pelanggan yang membeli buku bukan fiction sahaja. Okey, yang membeli buku bukan fiction iaitu 164. Okey, ini 164. Yang membeli buku fiction sahaja. Okey, yang membeli buku fiction sahaja yang A sahaja. Ini maksudnya yang bahagian ini. Okey, kalau tadi yang bahagian ini. Okey, yang sekarang ini yang membeli buku fiction sahaja 36. Dan akhir sekali pelanggan yang tidak membeli sebarang buku, kita boleh nampak di luar ini 50. Maka jawapan di sini 50. Okey. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.